baginda, kepada para sahabat, kepada tabi'in dan seterusnya, kepada mereka yang istiqamah mengikut jejak langkahnya sampai bila-bila. Dan yang dihormati oleh Tuan Kuasa Masjid As-Salamuddin Felda Gunung Besar 4 dan seterusnya, tuan-tuan imam, tuan-tuan Bilal, para alim ulama dan seterusnya, hadirin, sidang hadirin dirahmati sekalian. Alhamdulillah, kita bersyukur Allah Subhanahu wa taala dapat sama-sama kita dipertemukan pada malam ini, dan insya-Allah kita menyambung lagi kitab yang baru, iaitu Risalah Fikriyah menghuraikan matan Jauharah. Sebelum ini kita telah mempelajari tentang kata alu-aluan, mukaddimah kitab. InsyaAllah pada malam ini kita akan bicara tentang isi kitab, iaitu lebih kurang dalam 5 rangkap. Dia berbentuk rangkap. Kalau dalam masyarakat Melayu kita panggil pantun ataupun syair, dia ada rangkap-rangkap. Maka dalam matan Jauharah ini, insyaAllah pada malam ini kita bicara 5 rangkap, kalau sempat. Baik, kita lihat muka surat 9, iaitu rangkap yang pertama, muqaddimah kitab. Pujian bagi Allah dan selawat serta salam buat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Artinya, segala pujian bagi Allah atas segala rahmatnya yang berkekalan, dan ucapan salamullah serta rahmatnya. Dalam rangkap ini, penulis memulakan bicaranya dengan memuji Allah. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah, dan mengucapkan selawat dan salam ke atas Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Kemudian beliau mulakan dengan bismillah, iaitu dengan nama Allah. Secara zahirnya pengarang kitab, iaitu Imam Al-Laqani, tidak memulakan penulisan beliau dengan lafaz basmalah, namun memulakannya dengan ucapan basmalah secara lisan, sebagaimana diriwayatkan daripada Abu Hurairah radhiyallahu an. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, maksudnya setiap perkataan atau perkara baik yang tidak dimulakan dengan menyebut nama Allah, maka ia terputus, berkuranglah berkatnya. Atau baginda bersabda, terpotong. Hadis riwayat Imam Ahmad. Ini tuan-tuan, dimulakan dengan kalimah bismillah. Maka jelaslah bahawa penulis telah memulakan tulisannya dengan 2 muqaddimah, iaitu yang pertama muqaddimah haqiqiyah, hakikat, iaitu basmalah, dan yang kedua muqaddimah idhafiyah, ini lafaz memuji Allah Subhanahu wa taala. Imam As-Sayuti pernah menulis sebuah risalah berkaitan basmalah dan surah Al-Fatihah. Di sisi riwayat yang mutawatir, ada yang mensabitkan dan menafikannya, yakni memuji Allah. Terjemahan kalimah alhamdulillah bererti segala pujian, menunjukkan bahawa huruf alif dan lam merangkumi semua bentuk pujian, sama ada melalui perbuatan, lisan atau hati. Lagipun setiap huruf daripada perkataan tersebut mewakili 3 makhraj huruf Arab, tempat keluar huruf bahasa Arab, iaitu lisan, kemudian yang kedua bibir, dan yang ketiga leher. Perkataan ini juga menunjukkan bahawa memuji Allah Subhanahu wa taala adalah suatu kewajipan ke atas mukallaf sepanjang masa dengan setiap perkara yang dimilikinya, seperti anggota badan, harta benda, keluarga dan sebagainya. Kewajipan memuji dan mengagungkan Allah Azza wa Jalla telah sabit dengan dalil syarak dan disokong oleh dalil-dalil akal.
Ini merupakan pandangan ulama ahli sunnah wal jamaah. Mana-mana golongan Mu'tazilah berpendapat kewajipan tersebut sabit dengan akal semata-mata. Hal ini demikian kerana mereka memperjuangkan manhaj al-tahsin al-aqli dan at-taqbih al-aqli, iaitu akal menjadi penentu baik atau buruk sesuatu perkara. Kemudian selawat dan salam. Selawat mempunyai 3 makna, berbeza dari sudut bahasa dan syarak. Setelah menilai pendapat ulama, dapatlah disimpulkan bahawa makna selawat ialah, yang pertama ni tuan-tuan, ada dalam hadis Nabi SAW tentang selawat. Allah berselawat ke atas Nabi, malaikat berselawat ke atas Nabi, kemudian umat manusia berselawat ke atas Nabi. Dan kalimah digunakan as-salat. Maksudnya apa? Allah solat atas Nabi, malaikat solat atas Nabi, kemudian manusia solat atas Nabi. Ini kalau faham dari sudut mafhum ayat. Ini tuan-tuan, sebab itu kena belajar. Ada hadis yang menyebut tentang Allah solat ke atas Nabi, malaikat solat ke atas Nabi, kemudian manusia solat ke atas Nabi. Rupa-rupanya kalimah solat ini ia berbeza mengikut tempat. Kalau kata Allah solat ke atas Nabi, takkan Allah solat atas Nabi. Maksud solat iaitu Allah berselawat. Allah memberikan baik, yang pertama tengok, selawat menurut bahasa ialah berdoa secara mutlak atau berdoa memohon kebaikan. Ini maksudnya kita berselawat itu kita berdoa mohon kebaikan. Kemudian yang kedua, salat menurut syarak beberapa perkataan, perbuatan yang dimulai dengan takbiratul ihram dan disudahi dengan salam mengikut syarat-syarat tertentu. Ini bagi hamba, bagi manusia dari sudut syarak. Solat ni apa? Iaitu beberapa perkataan, perbuatan yang dimulai dengan takbiratul ihram dan disudahi dengan salam. Itu solat. Mana? Hukum. Baik, ini dari sudut syarak. Istilah Istilah salawat. Dari segi bahasa iaitu berdoa. Maksud solat. Dari segi syarak solat ini maksud beberapa perkataan dan perbuatan mula dengan takbiratul ihram sampai salam. Kemudian yang ketiga, solat menurut bahasa dan syarak iaitu selawat daripada Allah Subhanahu wa taala, iaitu rahmatnya. Maksudnya Allah berselawat ke atas Nabi, Allah bersolat ke atas Nabi, maksudnya Allah berikan rahmat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian selawat daripada malaikat. Takkan malaikat bersolat ke atas Nabi. Istilahnya solat, tetapi maksudnya malaikat selawat daripada malaikat, maksudnya istighfar daripada malaikat. Ini maksudnya malaikat istighfar kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan yang ketiga, selawat daripada makhluk selain malaikat ialah doa kebaikan. Ini tuan-tuan, maksudnya apa? Solat yang kita tunaikan itu sebenarnya doa permohonan kita, kebaikan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini tuan-tuan, istilah solat dia berbeza mengikut tempat.
Kalau Allah Allah solat ke atas Nabi, maksudnya Allah berikan rahmat ke atas Nabi. Kalau malaikat solat ke atas Nabi, maksudnya malaikat istighfar ke atas Nabi, mohon keampunan ke atas Nabi. Kemudian kalau hamba ini makhluk selain malaikat solat, iaitu mohon doa kebaikan. Ini tuan-tuan, maksud kita tunaikan solat dari segi bahasa doa. Sebab tu dalam solat ada banyak doa. Perasan tak tuan-tuan? Doa iftitah itu doa. Kemudian doa duduk antara dua sujud itu doa. Saya teringat tuan-tuan, ada tuan guru kata ada kes seseorang itu dia accident. Selepas waktu subuh dia accident. Kemudian tuan guru ni kata apa? Mungkin dia tak baca doa kunut. Ni tuan-tuan, apa maksud dalam doa kunut? Ya Allah, berikanlah keafiatan, berikanlah kebaikan. Dia tak baca doa kunut. Katalah dia tak baca doa kunut, maka dia berdoa tak? Tak berdoa. Ini tuan-tuan, sampai begitu. Sebab tu solat dari segi bahasa doa. Doa duduk antara dua sujud. Kemudian ketika tahiyat juga doa. Kebanyakannya doa, permohonan. Kalau kita ingat tuan-tuan, kalau kita lupa nak baca doa, katalah lepas solat lupa baca doa, tak hafal bahasa Arab, apa doa yang paling hebat? Baca doa duduk antara dua sujud. Kalau kita faham maksud Rabbighfirli, ya Allah ampunkan dosaku, warhamni, rahmati daku, wajburni, warfa'ni, angkat darjatku, wahdini, wa'afini, berikan keafiatan kepada diriku, wa'fu anni. Ni tuan-tuan, cukup. Doa dalam solat, doa yang maksud daripada Nabi SAW. Tuan-tuan dirahmati sekalian. Sebab tu kita kalau dengar orang baca doa makan, jangan kita gelakkan dia. Kerana apa? Cuba tengok terjemahan. Allahumma barik lana, ya Allah berkatilah kami. Allahumma barik lana fima, dengan kami, razaqtana, dengan rezeki yang diberikan kepada kami, wa qina azabannar, dan jauhkanlah kami daripada azab api neraka. Ada kena-mengena tak dengan makan? Ada. Kita minta keberkatan rezeki, kemudian kita minta jauhkan daripada api neraka. Ni tuan-tuan. Sebab tu kalau ada orang baca doa makan, jangan kita ketawa. Katalah dia ditimpa musibah, dia tak tahu nak baca doa apa, dia terlupa nak baca innalillahi wa inna ilaihi raji'un, baca doa makan. Mudah. Sebabnya maksudnya sangat hebat. Tuan-tuan dirahmati sekalian. Baik, kemudian Al-Bajuri mengatakan pendapat yang sahih ialah Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam mendapat manfaat daripada setiap selawat yang diucapkan kepadanya. Sebab tu umat digalakkan berselawat ke atas Nabi sallallahu alaihi wasallam. Banyak kisah kisah-kisah tentang mereka berselawat ke atas Nabi dan diberikan banyak kebaikan. Antaranya ketika mana ada sahabat ini dia ada masalah dengan rezeki dan sebagainya, maka dia digalakkan berselawat, perbanyakkan selawat, maka dia mendapat dimurahkan rezeki. Ini tuan-tuan. Kemudian kalau tengok
orang yang banyak istighfar. Astaghfirullah, mohon keampunan pada Allah. Tengok kisah Imam Ahmad Ibn Hanbal. Kisahnya apa? Suatu hari Imam Ahmad Ibn Hanbal dia pergi ke suatu tempat, kemudian dia singgah di masjid. Kemudian dia nak solat di masjid, kemudian dia nak berehat, nak tidur dalam masjid tu. Tiba-tiba ada seorang lelaki tegur dia, tak boleh tidur di masjid. Maka dia ajak Imam Ahmad bin Hanbal ni balik ke rumahnya, berehat di rumahnya. Sampai di rumahnya, Imam Ahmad Ibn Hanbal lihat lelaki ni, dia seorang bekerja sebagai pembuat roti. Dia buat roti, dia buat roti, dia bakar roti dan bibirnya sentiasa beristighfar. Ini tuan-tuan. Kemudian Imam Ahmad tanya pada lelaki ini, apa yang kamu bacakan ketika kamu buat roti tu? Lelaki ni kata dia sentiasa beristighfar. Beristighfar kepada Allah. Kemudian Imam Ahmad tanya lagi, sebab apa banyak istighfar? Dia kata, orang yang istighfar ni banyak kelebihannya. Kemudian Imam Ahmad tanya lelaki ni, kenapa dia banyak istighfar? Apa kelebihan yang dia nak? Lelaki ni kata, dia banyak istighfar, dia nak jumpa dengan Imam Ahmad Ibn Hanbal di zamannya, tuan-tuan. Dia kata dia dengar nama Imam Ahmad Ibn Hanbal, seorang yang hebat. Maka kalau boleh, sebab tu dia banyakkan istighfar, dia nak bertemu dengan Imam Ahmad Ibn Hanbal. Apa jadi, tuan-tuan? Imam Ahmad Ibn Hanbal yang berada di hadapannya, yang dia bawa balik duduk di rumahnya, itu Imam Ahmad Ibn Hanbal. Ini tuan-tuan, dia tak nampak, maksud kita tak nampak kelebihan, tetapi telah disusun sedemikian. Kemudian ucapan salam. Maksud salam menurut bahasa ialah aman, sejahtera dan mengucapkan salam. Sebab tu tuan-tuan, kalau kita bagi salam, Assalamualaikum, kita ucapkan selamat sejahtera. Sepatutnya kalau ada yang bukan Islam, kita bagi salam Assalamualaikum pada yang Islam, kemudian selamat sejahtera pada yang bukan Islam. Maksudnya sama tak? Sama. Ini tuan-tuan, tak perlu ucap salam sejahtera, selamat sejahtera. Maksud salam itu selamat sejahtera ke atas baginda sallallahu alaihi wasallam daripada apa jua perkara yang dibimbangi berlaku ke atas umatnya, atau memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar diberikan kesejahteraan dan dijauhkan daripada sebarang gangguan di padang mahsyar kelak. Ini tuan-tuan, kita bukan sekadar nak kelebihan dunia, kita banyakkan selawat ke atas Nabi, kita perbanyakkan istighfar. Bukan kita nak kelebihan dunia, bahkan kita inginkan kelebihan di akhirat. Antaranya apa? Iaitu sebarang gangguan di padang mahsyar kelak. Macam-macam cerita dengar. Antaranya kalau di padang mahsyar dikhabarkan, peluh kita umpama lautan. Orang yang orang yang diseksa di padang mahsyar, matahari sejengkal di atas kepala, kemudian peluh umpama lautan. Maka inilah kelebihan salam yang kita ucapkan, selawat yang kita ucapkan ke atas Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita mendapat kelebihan. Ada pendapat mengatakan assalam dalam ayat ini ialah nama bagi Allah Subhanahu wa taala, assalam. Justru itu maksudnya ialah Allah Subhanahu wa taala meredai serta memelihara Nabi sallallahu alaihi wasallam daripada sebarang mudarat. Ini maksud ayat. Baik, kemudian rangkap yang kedua.
Nabi datang bersama risalah tauhid. Tuan-tuan baca yang bahasa Arabnya. Di rumah tak sempat, kita baca pengertiannya. Ucapan selawat dan salam ke atas Nabi yang diutuskan dengan tauhid, mengesakan Allah. Sesungguhnya ketika itu tiada agama yang dianuti yang mengesakan Allah. Dalam rangkap ini penulis menjelaskan siapakah individu yang dilimpahi selawat dan salam ke atasnya dalam rangkap sebelum ini, iaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Penulis meletakkan perkataan Nabi merujuk kepada firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Ahzab ayat 56. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Ini selalu kita dengar khatib khutbah. Kalau kita tahu apa maksudnya, iaitu sesungguhnya Allah dan para malaikatnya berselawat ke atas Nabi. Ini tuan-tuan, maksudnya yang kita sebut tadi. Allah berselawat ke atas Nabi, maksudnya Allah berikan rahmat ke atas Nabi. Malaikat berselawat ke atas Nabi, maksudnya malaikat beristighfar, minta ampun, keampunan ke atas Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalau hamba berselawat ke atas Nabi untuk memohon untuk mendapatkan syafaat daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini tuan-tuan. Kalau kita dengar khatib baca ayat tadi, maksudnya Allah pun berselawat ke atas Nabi, malaikat pun berselawat ke atas Nabi. Ini kan kita hamba. Maka kita lebih-lebih lagi perbanyakkan berselawat ke atas Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita mendapat syafaat, ini pertolongan di akhirat. Kemudian ahli fatrah. Dalam rangkap ini terdapat satu golongan manusia yang dikenali sebagai ahli fatrah. Siapakah mereka? Ahli fatrah maksudnya sebagai golongan manusia yang hidup pada zaman selepas diangkatnya Nabi Isa alaihissalam sehingga kebangkitan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini tuan-tuan kisah ketika mana Nabi Isa alaihissalam diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala ke langit. Dan Nabi Isa dia akan turun akhir zaman, dia akan membawa syariat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa tujuan dia turun di akhir zaman? Tujuannya untuk membenarkan, memberitahu apa sebenarnya berlaku, kenapa dia diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala ke langit. Ini tuan-tuan. Ahli fatrah juga didefinisikan sebagai sekumpulan manusia yang dibangkitkan dalam kalangan Rasul, namun baginda tidak diutuskan kepada mereka secara khusus. Justru itu tidak salah dikatakan bahawa sebelum kedatangan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, orang Melayu yang hidup pada zaman tersebut termasuk dalam kalangan ahli fatrah. Ini tuan-tuan. Maksudnya Nabi dah tinggalkan kita 1400 tahun yang lalu. Sebelum kedatangan Nabi sallallahu alaihi wasallam, ketika itulah dikatakan ahli fatrah. Daripada Nabi Isa diangkat, tak ada nabi ketika itu sampailah Nabi Muhammad diangkat. Maka itulah tempoh ahli fatrah. Kebanyakan ulama berpendapat ahli fatrah termasuk daripada ahli syurga berdasarkan firman Allah Subhanahu wa taala. Ini tentang ada yang mendakwa ibu bapa Nabi sallallahu alaihi wasallam, mereka ini golongan apa? Ada yang pihak yang mengatakan kedua ibu bapa Nabi ini maksudnya kedua-duanya maksudnya kesudahannya tidak baik. Dan pandangan akidah Ahlussunnah wal Jamaah mengatakan ibu bapa Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah ahli fatrah. Dan ahli fatrah ini akan dimasukkan ke syurga Allah Subhanahu wa taala. Itu hebat tuan-tuan. Maksudnya ada yang kata
ibu bapa Nabi ni Islam ke tak Islam. Dia bukan persoalan Islam ataupun tidak ibu bapa Nabi. Macam mana nak dapat syariat? Nabi tak diutus lagi waktu ibu bapa Nabi hidup. Ni tuan-tuan, itu isu. Kalau apa? Kalau nak jawab, kalau ada yang kata apa ibu bapa Nabi apa tidak elok kesudahannya. Tuan-tuan dirahmati sekalian, sebagaimana dalam surah Al-Isra ayat 15, maksudnya sesiapa yang beroleh hidayah menurut panduan Al-Quran, maka sesungguhnya faedah petunjuk yang didapatinya itu hanya terpulang kepada dirinya sendiri, dan sesiapa yang sesat, maka sesungguhnya kesan buruk kesesatannya hanya ditanggung oleh dirinya jua. Seseorang yang boleh memikul tidak akan memikul dosa perbuatan orang lain, bahkan dosa usahanya sendiri sahaja. Tidaklah kami mengazab sesiapa pun sebelum kami mengutuskan seorang rasul untuk menerangkan yang benar dan yang salah. Ini tuan-tuan rahmati sekalian. Baru-baru ini tentang kematian. Ada seorang kanak-kanak yang belum balik. Dia duduk dengan keluarga angkat. Kemudian ibu bapanya ambil dia. Tak lama tu sehinggalah dia menjadi kes meninggal kanak-kanak ini. Dan sebenarnya dalam kita memahami isu tentang kanak-kanak yang belum balik, yang meninggal dunia, maka dia akan masuk ke syurga Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan bersama-sama dengan kanak-kanak, anak-anak orang bukan Islam yang belum balik, maka mereka juga akan masuk ke syurga. Ni tuan-tuan. Maka kita ceritalah kepada keluarga yang ada anak yang meninggal waktu kecil, yang belum balik, maka insya-Allah anak ini dia akan menjadi syafaat. Dia akan menarik kedua ibu bapanya ke syurga Allah Subhanahu wa ta'ala. Tuan-tuan dirahmati sekalian. Dan satu lagi pandangan kita kena betulkan. Selalunya kita kata kita melaksanakan ibadah sebanyak mana, amal soleh kita buat, apa tujuannya? Untuk kita mendapat masuk ke syurga Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebenarnya betul tak tuan? Kita kata kita kena buat amal soleh yang banyak supaya menjadi bekalan untuk kita sampai ke syurga Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu pandangan kita. Sebenarnya ulama berpandangan sebaliknya. Bukan itu. Ulama mengatakan bahawa seseorang dia akan masuk ke syurga Allah Subhanahu wa ta'ala disebabkan dia ditarik oleh orang lain masuk ke syurga. Contoh tuan-tuan, syurga bagi isteri-isteri Nabi sallallahu alaihi wasallam, mana kedudukannya? Katalah Nabi sallallahu alaihi wasallam syurga yang teratas, Jannatul Firdaus. Kemudian isteri-isteri Nabi tingkatan dia, katalah tingkatan bawah sikit, Jannatul yang lain, Jannatul Ma'wa ke Jannatul Na'im. Nabi sallallahu alaihi wasallam yang menarik isteri-isteri baginda naik ke darjat syurga bersama-sama dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebab itulah tuan-tuan, syurga bagi isteri dia terletak pada suami. Contoh, katalah suami itu tahap syurganya tinggi, agak atas. Kemudian isterinya tingkatan yang bawah sikit. Itu contoh. Suami dia akan tarik isterinya bersama-sama dengan tingkatan, bersama-sama suami. Tuan-tuan dirahmati sekalian. Maksudnya kita kena berpandangan bahawa antara yang penting syafaat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi akan tarik umatnya masuk ke syurga. Sebelum ni saya cerita
ada 4 syafaat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nanti kita akan bincang tuan, ada dalam kitab ni. Saya baca dalam kitab ini ada 4 syafaat Nabi. Yang pertama syafaat Nabi waktu di padang mahsyar. Nabi yang akan mempercepatkan hitungan amal. Kemudian yang kedua, Nabi menarik umatnya masuk syurga tanpa hisab. Kemudian yang ketiga, syafaat Nabi ketika mana ditunjukkan senarai nama ahli neraka. Maka Nabi berikan syafaat, ditukar senarai nama ahli neraka ditukar menjadi senarai nama ahli syurga. Tak jadi masuk neraka. Kemudian syafaat yang keempat, ketika mana Nabi malaikat Jibril masuk ke dalam neraka dan dia tengok ada umat Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam neraka, maka cepat-cepat dia khabarkan pada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam berikan syafaat, umat yang ada dalam neraka dipindahkan, dimasukkan ke dalam syurga. Maka hebat tuan-tuan. Mana syafaat yang kita hendak? Tepuk dada tanya iman. Jangan tanya selera. Tanya selera macam-macam. Tanya iman kita. Kalau kita hendak syurga tanpa hisab, maka kita tengok macam mana sahabat-sahabat Nabi beramal soleh, beribadah. Kemudian bagaimana mereka melaksanakan ketaatan pada Allah Azza wa Jalla sehinggalah masuk syurga tanpa hisab. Maka itu yang kita kena buat. Tuan-tuan dirahmati sekalian. Dan pendapat paling sahih ialah pendapat yang mengatakan bahawa ahli fatrah ialah ahli syurga. Maka jelaslah bahawa ibu bapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam merupakan ahli syurga kerana mereka tergolong dalam kelompok ahli fatrah. Walaupun terdapat perselisihan pandangan dalam kalangan ulama pada perkara ini. Maka pandangan yang sahih, yang jelas, pandangan ahli sunnah wal jamaah menyatakan kedua ibu bapa Nabi sallallahu alaihi wasallam akan dimasukkan ke dalam syurga Allah Subhanahu wa taala. Tuan dirahmati sekalian, kita baru habis rangkap kedua. Tak sampai pun rangkap kelima. Wallahu alam. Sekadar itu perkongsian kita. Mudah-mudahan bermanfaat. Dan sebelum kita tutup kuliah, kita buka pertanyaan sebelum kita tutup kuliah pada malam ini.